أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mustama'in wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah malam ni untuk siri yang seterusnya kuliah online kita. Dapat lagi sekali kita bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya pun ada masa, tuan-tuan pun ada masa untuk berada dalam majlis ilmu pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk berada di dalam majlis ilmu hari ini, dan ini juga merupakan satu rahmat dan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam lah yang selalu saya sebut selama ni kan. Ada orang lepas sembahyang Isyak dia pakat-pakat tengok TV, lepas tu tidur. Kan? Bukan kita nak kata depa ni dah. Tapi kita tak jadi macam tu. Kita lepas sembahyang Isyak, kita akan ambil handphone kita, lepas tu kita tengok kuliah online. Sampailah lebih kurang 10 lebih sekarang. Lepas tu, habis kita lihat kuliah online kita, ambil wuduk sah, lepas tu kita pun tidur. Kan cantik hidup kita tu. Mati dalam keadaan, tidur di dalam keadaan sebelum tidur tu, kita tinggalkan dulu dengan amalan-amalan soleh. Bayangkan tuan-tuan kalau sekiranya kita sebelum kita tidur dulu. Yalah tadi Isyak dah, bayang Isyak. Kalau kita tidur tu, sebelum kita tidur kita pergi layan TV, pergi tengok pula cerita-cerita yang tak elok, tak senonoh, mengarut, mengepet dan sebagainya. Lepas tu kita pun tidur. Kita tidur tu dalam keadaan kita meninggalkan perbuatan dosa. Bayangkan kalau Allah Ta'ala ambil kita, malam tu malam terakhir kita. Malam tu malam yang terakhir kita bernyawa, kita bernafas dan sebagainya. Bayangkan, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Yakni mati dalam keadaan tidak bertaubat, mati dalam keadaan meninggalkan dosa. Tapi alangkah bahagianya kalau sekiranya kita mati, na'uzubillah, kita tak tahu ajal kita. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala ambil kita, jemput kita malam ni, tiba-tiba sebelum kita tidur tu, kita sempat untuk beribadat pada Allah, menunaikan fardu Isyak berjemaah pula di surau dan masjid. Lah ni kan dah boleh masuk masjid dan surau. Kan? Habis pula Isyak baca Quran sah. Lepas tu pula layan pula kuliah online kita sah. Lepas tu kita pun tidur. Ambil wuduk pula sebelum tidur. Masya Allah, tiba-tiba malam tu adalah malam yang terakhir buat kita. Bukankah kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebelum kita serah diri kepada Allah? Ini yang dikatakan husnul khatimah. Mati dalam keadaan sebaik-baik pengakhiran. Mati, sebelum mati kita sempat bertaubat pada Allah. Sebelum mati kita sempat
buat ibadat pada Allah, buat pahala macam-macam. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan. Jadi malam ni sebelum kita membaca tajuk kita seterusnya, Asma Yaumul Qiyamah, nama-nama hari kiamat, yang hari ni kita akan baca Yaumul Ma'ab, hari manusia akan kembali. Baik. Jadi kita cuba untuk menghayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semalam kita baca ayat Quran, hari ini kita pilih satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, ada satu telaga. Satu kolam, dipanggil telaga pun ya, nak kata kolam pun ya. Setiap Nabi ada telaga masing-masing, ada kolam masing-masing. Seperti mana Nabi kata, likulli nabiyyin hawdan. Setiap Nabi ada haud, ada telaga yang bernama telaga haud, ataupun kolam yang dipanggil kolam haud. Ha wa ta. Baik. Yang mana Nabi SAW kata, Nabi describekan, Nabi perincikan tentang haud ini, tentang kolam haud ini. Nabi kata, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Nabi perincikan rupa bentuk air telaga haud ini yang Allah Ta'ala sediakan di padang mahsyar. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Air dia lebih putih daripada susu. Susu tu dah putih dah tuan-tuan. Air haud ni lagi putih. Wa ahla minal asal. Dan dia lebih manis daripada madu. Tapi jangan risaulah, siapa ada kencing manis, semua boleh minum. Pasal apa? Pasal hari kiamat Allah Ta'ala akan angkat segala penyakit-penyakit. Tak ada dah. Jadi jangan risau. Jadi Nabi kata, air haud ini dia lagi putih daripada susu, lagi manis daripada madu. Wa akawibuhu adadu nujumis sama. Gayung ataupun alat pencedok untuk ambil air haud itu adadu nujumis sama, banyaknya seperti mana bintang di langit. Maknanya tak terkira. Kita nak minum tu kita kena ambil gayung dia, lepas tu kita pun minum. Gayung dia tu ataupun orang panggil cebok pun ada, orang panggil gayung pun ada. Gayung ataupun ceboknya tu kita ambil itu, ataupun gayungnya tu jumlah bilangannya ada nujumis sama, seumpama bintang di langit. Maknanya banyak. Tapi yang paling penting kita nak tengok yang ni. Nabi kata, man syariba minhu syarbatan lam yazma ba'daha abada. Siapa boleh minum air haud ni walaupun cuma seteguk saja. Syarbatan maksudnya satu kali. Yang Nabi kata air tu lebih putih daripada susu. Lepas tu pula dia lagi manis daripada madu. Siapa boleh minum air haud ni, tak payah satu gelas, tak payah satu cawan. Satu kali aja, satu teguk aja. Man syariba minhu syarbatan. Siapa boleh minum air tu, dia tak akan dahaga sampai bila-bila, sepanjang di hari padang mahsyar. La ilaha illallah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maknanya walaupun matahari panas dekat dengan kepala kita, kita dah sebut dah banyak kali. Idza kana yaumul qiyamah udniyati syams minal ibad. Bila mai hari kiamat, Allah Taala bawa turun matahari tu hampir dengan kepala kita. Allah, yang 150 juta kilometer jarak matahari lah ni pun kita tak larat. Kita tak boleh. Kita mesti minum 7-8 kali, 7-8 gelas satu hari. Doktor kata, ada yang kena dehydrate, ada yang kena stroke haba, macam-macam keadaan sebagai panas. Kita punya rumah pula pasang aircon 24 jam. Panas punya pasal. Itu cerita matahari yang 150 juta kilometer. Ni nanti hari kiamat Tuhan bawa turun matahari itu dekat dengan kepala kita. Tuan-tuan,
agak-agak macam mana keadaan manusia di akhirat. Bukan setakat panas, bahkan dahaga yang bukan kepala. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi yang lain pun dapat. Semua nabi ada telaga masing-masing yang dipanggil telaga Haud. Yang mana air dia lagi putih daripada susu dan lagi manis daripada madu, tapi dia punya keistimewaan, siapa dapat minum satu teguk saja, lam yazma' bihi abada. Lam yazma' ba'daha abada. Dia takkan haus, dia takkan dahaga sampai bila-bila. Siapa nak minum lepas tu, minum untuk syok-syok aja, bukan minum kerana dahaga. Tuan-tuan, tapi adakah semua umat Nabi Muhammad boleh minum air Haud ni? Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, disebut dalam satu hadis, Nabi SAW tengah-tengah duk minum, tengah-tengah duk cedok ayat. Sebab yang bagi minum ni adalah Nabi. Nabi akan ambil cebok tu, kemudian bagi minum kepada umat dia. Next. Lepas tu seorang lagi. Next. Lepas tu next. Lepas tu seorang lagi. Lepas tu seorang lagi. Tiba-tiba Nabi kata, wa yu'khazu ashabi zatal yamin wa zatal shimal. Tengah Nabi SAW tuang ayat Haud ini untuk bagi minum kepada umat dia. Wa yu'khazu ashabi zatal yamin wa zatal shimal. Aku lihat ada di kalangan sahabat aku. Nabi kata bukan umat dia sahaja. Nabi nampak sahabat dia. Sahabat ni maksudnya orang yang pernah hidup zaman Nabi. Ada yang dapat tarbiyah secara live, secara langsung daripada Nabi. Dapat hadis tu betul-betul direct daripada Nabi. Semayang belakang Nabi, puasa dengan Nabi, tengok muka Nabi. Kita cuma hanya dapat ziarah makam Nabi. Daripada dapat salam dengan Nabi, daripada dapat tengok wajah Nabi secara live depan-depan. Tiba-tiba ada di kalangan mereka yang tengah Nabi SAW bagi minum air Haud ni. Wa yu'khazu bi ashabi zatal yamin wa zatal shimal. Aku lihat ada di kalangan sahabat aku dipegang oleh malaikat, dihalang oleh malaikat, belah kanan pun kena, belah kiri pun kena. Apa hal tuan-tuan? Ni bukan calang-calang orang, ni sahabat Nabi. Tara sahabat Nabi itu pun ada di kalangan mereka yang tak boleh minum air Haud ni, kena halang. Maka Nabi SAW tanya Allah Ta'ala, Ya Rabbi ashabi, Ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, awaklah dengan sahabat aku ni. Awak mereka tak dapat minum air Haud ni. Orang lain boleh minum, mereka tak boleh. Pelik tuan-tuan kan? Kalau sahabat Nabi ada di kalangan mereka dihalang oleh malaikat untuk minum air Haud tu, kita yang bukan sahabat ni lagu mana? Maka Nabi tanya Allah Ta'ala, Ya Rabbi ashabi, Ya Rabbi ashabi, wahai Tuhan, awak dengan sahabat aku ni, aku kenal mereka ni. Mereka ni dulu jihad sama-sama dengan aku dulu ni. Mereka ni dapat tarbiyah daripada aku dulu ni. Mereka ni semayang belakang aku dulu ni. Mereka ni tarawih dengan aku dulu ni. Mereka ni dulu sama-sama dengan aku ni dulu, waktu hidup di Madinah dulu. Awak mereka ni dihalang oleh malaikat kamu, Ya Allah, daripada minum air Haud ni. Maka jawab malaikat bagi pihak Allah. Malaikat tolong jawab. Innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdasu ba'dak, ya Muhammad. Hang tak tahu apa yang dah berlaku setelah wafat kamu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu tak tahu apa dah jadi kepada umat Islam setelah kamu wafat. Innahum lam yazalu innahum lam yazalu. Mereka ni selepas kamu wafat dulu,
Setelah kamu wafat, setelah kamu meninggalkan sahabat-sahabat, kamu meninggal dunia, ada di kalangan sahabat ni pendirian daripada crack, rapuh. Ada di kalangan mereka ni dah tinggal ajaran kamu. Mereka ni dah ada satu penyakit dalam diri mereka, yakni penyakit nifak, munafik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Oh, kalau nak sembang ni lama. Tuan-tuan, perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam berlaku ketika zaman Saidina Abu Bakar. Naik Saidina Umar, lagi crack lagi pecah lagi. Saidina Abu Bakar memerintah tak lama, 1 tahun lebih, 1 tahun setengah. Meninggal kerana sakit tua. Berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Ada di kalangan mereka ni yang murtad, tak mau bayar zakat. Ikut pula satu sahabat Nabi. Dulu dia sahabat Nabi, tapi bila wafat Nabi, dia sanggup mengaku menjadi Nabi yang palsu. Yang dipanggil Musallamah Al-Kazab. Musallamah tu nama betul dia. Al-Kazab tu adalah gelaran dia. Orang gelak dia, Al-Kazab, pembohong besar. Maka Musallamah Al-Kazab ni, antara manifesto dia, janji dia, dalam kempen dia nak tarik orang supaya ikut dia, dia kata apa? Zaman, minta maaf tuan-tuan, ada gangguan sikit. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, hampa kalau ikut agama, hampa terpaksa ikut rukun Islam 5. Aku, kalau hampa ikut aku, hampa tetap seorang Muslim. Tapi kalau hampa mengaku aku sebagai Nabi yang baru, aku hapuskan rukun Islam yang ketiga. Maknanya Islam itu hampa kena amal hanyalah 4 sahaja. Hampa kena sembahyang, hampa mengucap 2 kalimah syahadat, hampa sembahyang, hampa puasa, hampa haji, hampa tak payah nak bayar zakat. Aku akan hapuskan sistem zakat yang disuruh oleh Nabi Muhammad dulu. Wah, ramailah yang mengikuti ajaran Musallamah Al-Kazab. Sebab zakat apa? Zakat Al-Fulus, duit. Isu duit ni dekat di hati manusia time tu. Mereka yang iman mereka ni selipih kulit bawang, akhirnya terpengaruh dengan Musallamah Al-Kazab. Nampak tak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Alah tuan-tuan, macam pilihan raya lah. Bila pilihan raya kan ada manifesto, ada janji. Nak buat jambatan tu, nak buat sekolah, nak buat hospital, nak bagi duit itu, nak bagi bantuan ini kah apa semua. Benda tu kan dekat dengan hati orang. Jadi terpengaruhlah di kalangan sahabat Nabi yang kurang ilmu, kurang iman ni dengan Musallamah Al-Kazab. Oh, dia kata, oi, kalau ikut Musallamah ni lagi bagus. Kita tak payah dah keluar duit untuk bayar zakat. Nabi Muhammad dulu kita kena zakat macam-macam. Nampak? Akhirnya Saidina Abu Bakar melancarkan perang terhadap golongan riddah, golongan yang murtad ni tadi. Menang. Tentera-tentera Abu Bakar, tentera muslimin. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Kemudian naik pula pemerintah baru. Nama dia Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saidina Umar pun sama, mendapat tentangan. Dan bila zaman Saidina Umar, ingatkan selesai dah kes munafik ni, selesai dah kes orang-orang Islam ini yang tidak mau ikut agama dah ni. Rupa-rupanya zaman Saidina Umar, tuan-tuan, lagi dahsyat tentangan-tentangan daripada puak-puak pemberontak munafik ini. Yang akhirnya, ultimately, kemuncaknya, mereka sanggup bunuh Saidina Umar. Ketika itu tengah solat, jadi imam. Ada yang kata semayang asar, ada yang kata semayang subuh. Whatever lah. Yang penting, yang sahihnya, Saidina Umar tengah jadi imam. Mereka upah satu pembunuh upahan. Yang mana pembunuh upahan ni keluarkan satu pisau mata dua. Radak tang belakang Saidina Umar ni. Allahu Akbar. Mencurah-curah darah keluar daripada tubuh Saidina Umar Al-Khattab. Katanya dalam ramai-ramai orang yang tangkap ketika mana sahabat-sahabat Nabi menangkap pembunuh upahan ni yang diupah oleh puak munafik ni, 12 orang cedera parah.
Maknanya bukan calang-calang lah tukang bunuh ni. Ni memang kaki lawan, kaki fighter punya. Memang fighter punya orang. Rebah Saidina Umar. Tak lama lepas tu dia pun meninggal. Siapa yang bunuh Saidina Umar Al-Khattab? Adakah orang kafir musyrik? Adakah Nasrani? Adakah Yahudi? Tak. Orang Islam sendiri yang telah diresapi penyakit nifaq, munafik. Walhal, apa kesalahan Saidina Umar? Saidina Umar kaki rasuah kah? Saidina Umar kaki perempuan kah? Saidina Umar kaki joli kah? Saidina Umar tipu rakyat dia kah? Tak. Saidina Umar orang benci dia kerana tegasnya dia untuk melaksanakan Islam. Oh, bukan main-main tuan-tuan Saidina Umar. Saidina Umar bila jadi imam, dia bagi satu komen, dia bagi satu arahan, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan saf hamba. Sesungguhnya meluruskan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Kan? Lepas tu dia tak angkat takbir, kita atau imam kita angkat takbir tu. Dah, dia buat spot check. Dia nak tengok saf yang pertama tu lurus ke tak lurus. Kaki belakang tu sama ke tak sama, satu line. Sambil pedang tu dia bawa keluar. Pedang dia keluarkan pedang dia bawa keluar. Bila tengok baris yang pertama lurus dah, masuk baris yang kedua. Lurus dah, baris yang ketiga. Lurus dah, saf yang keempat. Lurus dah, sampailah saf last sekali. Bila semua dia puas hati, semua dah lurus, barulah dia pi balik semula tempat imam dia. Allahu Akbar. Dia angkat takbir. Pedang yang dia keluar tu tadi bukan nak tibai orang. Dia nak bawa gempak. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Cuba tu imam masjid kita buat lagu tu. Nak mampu. Besok keluar surat daripada Jabatan Agama, kena pecatlah tu imam kita. Lepas tu kena tangkap. Oh, dia ni pengganas. Dia ni adalah keluar dalam surat abang muka surat depan. Ketua Daesh cawangan sekian dan sebagainya. Saidina Umar dia punya cengeng dia macam tu. Dek kerana cengeng dia, garang dia, tegasnya dia dalam melaksanakan Islam. Sebab apa? Selagi mana tak lurus saf sembahyang kita, jangan duk katalah pasal bersatu lah, kekuatan Islam lah, Islam gemilang lah, cemerlang, tembilang dan sebagainya. Kalau yang ni pun tak buat, dalam saf solat pun, dalam meluruskan saf ketika solat pun, kita tak lulus, kita fail, kita gagal. Meluruskan saf itu antara kesempurnaan solat, Nabi kata. Nak sempurna solat jemaah kita, saf kita kena lurus. Mana Tuhan nak datangkan rahmat? Mana Tuhan nak datangkan barakah? Mana Tuhan nak datangkan pertolongan? Dia punya nusrah. Kalau sekiranya dalam bab meluruskan saf pun kita fail, kita gagal. Baik, yang bunuh Saidina Umar siapa? Munafik. Begitu juga naik Saidina Osman bin Affan. Akhirnya hidupnya mati juga dibunuh oleh puak-puak munafik. Ya Rabbana. Tak puas hati dengan pemerintahan Saidina Osman bin Affan. Apabila dia tengok Saidina Osman bin Affan bagi jawatan-jawatan besar, jawatan-jawatan penting dalam negara Madinah ni, esko-esko semua dapat di kalangan adik-beradik dia, di kalangan dia punya sanak saudara dia. Hari ni orang panggil nepotisme ataupun kronisme. Maka puak munafik mainkan isu ni. Tengok Osman bila dia naik, dia bawa masuk adik-beradik dia dalam kabinet dia. Saidina Osman pun dia ada hujah, dia ada alasan. Dia kata nak buat macam mana, mereka paling layak. Mereka ni takwa punya orang dan mereka ahli dan pakar dalam bidang masing-masing. Bila mereka tetap tak boleh terima apa Saidina Osman bin Affan punya hujah, akhirnya mereka import ataupun mereka ni upah satu pembunuh ataupun satu geng besar, gangster besar daripada Mesir, import mereka ni supaya bunuh Saidina Osman bin Affan. Siapa yang upah mereka? Puak-puak munafik. Maka gangster besar daripada Mesir ni lah kepung rumah Saidina Osman selama 40 hari.
Mereka ambil tindakan mengepung Saidina Osman bin Affan tu ketika mana ramai sahabat-sahabat Nabi diketuai oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang ketiga. Mereka pergi buat umrah. Masa tu Madinah kurang orang, tak ramai orang. Siapa-siapa ramai sahabat-sahabat Nabi yang ikut kumpulan ataupun rombongan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni pergi buat umrah di Mekah. Maka tinggallah Saidina Ali, tinggallah Saidina Osman, tinggallah Hussein, tinggallah Saidina Hasan dan beberapa kerat sahabat Nabi. Maka ketika itu mereka ambush, mereka serang rumah Saidina Osman bin Affan. Allahu Akbar. Akhirnya, saya tak mau cerita panjang. InsyaAllah kalau ada masa nanti, kita buat kuliah khusus untuk cerita pembunuhan Saidina Osman macam mana. Nampak? Akhirnya Saidina Osman dibunuh juga. Walaupun Saidina Osman dah merayu, Saidina Osman dah negotiate, dah bawa bincang dan sebagainya. Maka Saidina Osman nampak bahawa nyawanya tak boleh diselamatkan. Dah hujung tanduk dah, macam telur di hujung tanduk dah. Dia ambil Quran. Quran yang dia kumpulkan, Mashaf Osmani. Dia baca Quran. Kod-kod lah waktu baca Quran. Puak-puak munafik yang nak bunuh dia ni ada ihsan, ada rasa simpati. Dah tengah Saidina Osman bin Affan baca Quran, puak-puak yang marah dengan Saidina Osman ni bunuh, tikam Saidina Osman tang belakang. Habis darah menyimbah, darah yang keluar mengalir daripada tubuh Saidina Osman ni menyimbah Quran yang dia tengah baca. Tuan-tuan, Quran yang Saidina Osman tengah baca yang disimbah dengan darah ni, lah ni ada di mana? Di Museum Islam. Saya tak ingat di Kyrgyzstan ke ataupun Uzbekistan. Ada duit tuan-tuan pilih. Kyrgyzstan ataupun Uzbekistan. Yang pasti bukan negara Gohid Gostan. Muslimina muslimat dan rahmati Allah. Tuan-tuan akan jumpa Quran yang dibaca oleh Saidina Osman. Darah tu nampak lagi. So, siapa tengok Quran tu dan dia tahu cerita sebalik cerita Quran ni, pasti air matanya mengalir. Sanggup puak-puak munafik ni bunuh Saidina Osman. Nampak? Dengan terbunuhnya Saidina Osman bin Affan, maka terletuslah perang saudara buat kali pertama antara Siti Aisyah radhiyallahu anha menentang Saidina Ali karramallahu wajhah. Ya Allah. Yang perang itu dikenali sebagai perang Jamal. Nantilah tuan-tuan, insya-Allah kalau ada masa saya buat kuliah khusus berkenaan dengan perang Jamal. Perang yang berlaku bukan antara muslimin dengan kafir, tetapi antara muslimin dengan muslimin. Antara Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Isteri Rasulullah. Nombor 3. Against, menentang siapa? Saidina Ali karramallahu wajhah. Siapa Saidina Ali? Dia adalah sahabat. Siapa Saidina Ali lagi? Dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pula lagi Saidina Ali? Dia adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang dijamin syurga antara orang yang awal-awal masuk Islam. Dia menikah dengan anak Rasulullah, puteri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Siti Aisyah radhiyallahu anha bukan calang-calang orang juga. Dia adalah puteri kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Orang yang membenarkan Nabi, orang yang awal-awal masuk Islam. Dan Siti Aisyah juga dijamin syurga oleh Allah. Dia isteri Nabi nombor 3. Tetapi kenapa terbabit dalam peperangan Jamal ini? Masya Allah. Bukan Aisyah yang bersalah, bukan Saidina Ali yang bersalah, tetapi ini semua dimanipulasikan oleh golongan munafikin yang inginkan, yang bercita-cita nak jadikan berlakunya peperangan antara Siti Aisyah dan juga Saidina Ali. Subhanallah, muslimina muslimat dan rahmati Allah. Nantilah tuan-tuan, saya rancang nanti akan buat kuliah berkenaan dengan peristiwa di sebalik perang Jamal. Muslimina muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya begitu jugalah Saidina Ali karramallahu wajhah. Berlakunya perang yang kedua, perang muslimin dengan muslimin yang kedua, yakni perang As-Siffin antara Saidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang perang ini telah dipanaskan
diprovok, dilaga-lagakan oleh puak munafik supaya berlakunya peperangan antara Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, golongan-golongan antara golongan yang dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat daripada dapat minum air Hud ni adalah munafikin. Munafikin. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Jaga-jaga tuan-tuan. Zaman Nabi, mereka berpakaian seperti Nabi. Berpakaian sunnah seperti Nabi. Nabi pakai sorban, mereka pakai sorban. Nabi pakai jubah, mereka pakai jubah. Nabi semayang jadi imam, mereka jadi makmum. Tapi hati mereka sangat sakit hati dengan Islam. Benci dengan Islam. Suka gagalkan apa sahaja agenda Islam. Islam tu ada tangga, mereka bagi runtuh tangga tu. Tak mau Islam tu naik. Jalan-jalan Islam ni lebar dah. Mereka bagi sempit jalan-jalan Islam tu. Akhirnya berliku perjalanan Islam tu. Jalan Islam itu clear dah. Mereka pergi tabuk pula paku tekan. Akhirnya Islam tu berjalan dalam keadaan kesakitan. Itulah perbuatan munafik. Sebab tu Allah Ta'ala benci, geram sangat dengan golongan munafik ni. Tuhan kata di dalam surah An-Nisa ayat 140. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'an. Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan longgokkan, akan campakkan, akan campurkan, akan gaulkan sekali orang munafik, orang kafir. Munafik dan kafir ni akan duduk dalam neraka jahanam sama-sama. Ya Allah. Orang kafir telahlah, mereka patutlah masuk neraka jahanam. Ni apa hal ni? Golongan munafik ni masuk sekali neraka jahanam, sedangkan mereka Muslim. Sebab Tuhan benci dengan mereka, perangai mereka menyebabkan agenda Islam banyak tergendala. Banyak masalah orang munafik ni. Nabi zaman Nabi dulu, pada zaman Nabi dulu, Nabi bukan setakat berhadapan dengan musuh luar. Musuh luaran, kafir musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani. Tetapi Nabi juga menghadapi masalah dengan musuh dalaman, musuh dalam selimut ni, yakni golongan munafik. Ingat tuan-tuan, zaman Nabi, munafik ni 1/3 umat Islam. Jumlah mereka. Ramai ke tak ramai? Ramai. Bermakna kalau 1/3, kalau 1000 umat Islam zaman Nabi, mereka ada 300 lebih. Zaman kita lagi ramai lah. Baik, muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, makna Nabi SAW, barulah Nabi tahu kenapa puak-puak ini dihalang oleh Allah Ta'ala untuk minum air Hud. Maka kerana mereka ni dulu, lepas Nabi SAW wafat, puak-puak munafik ini menunjukkan belangnya. Nampak true color mereka. Color sebenar mereka. Oh, zaman Nabi dulu, mereka taqiyah. Mereka berpura-pura alim depan Nabi. Tapi bila Nabi meninggal, Nabi wafat, mereka tunjuk diri mereka yang sebenar. Dalam Quran juga, surah An-Nisa, Allah Ta'ala kata apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya, golongan munafik nanti duduknya di mana? Di neraka. Di dasar neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencinya Allah Ta'ala kepada puak-puak munafik ni, sampai Tuhan letakkan kedudukan mereka nanti adalah di dasar neraka Allah Ta'ala. Bawah sekali. Api yang paling panas sekali. Waliyahzubillah. Baik, tuan-tuan. Jadi, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. Dan kita pun dah ramai yang masuk tu. Jadi, bolehlah kita teruskan kuliah kita. Bahrul Mazi. Yang ke-17. Asma' Yaumul Qiyamah. Nama-nama hari kiamat. Baik. Jadi, sambungan pada hari ini kita akan baca. Semalam kita baca Yaumul Hisab. Maka hari ini kita akan baca Yaumul Ma'ab. Apa maksud Yaumul Ma'ab? Artinya hari manusia kembali. Kerana manusia semuanya pada hari itu kembali kepada Allah. Ataupun kembali kepada salah satu daripada syurga ataupun neraka. Ya, dipanggil Ma'ab kembali. Nombor 1, kita akan kembali kepada Allah di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar nanti Allah Ta'ala akan panggil kita one by one. Kan kita baca di dalam surah Az-Zalzalah. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Surah apa tuan-tuan? Surah Az-Zalzalah. Tuan-tuan lihat ayat 3 yang terakhir surah Az-Zalzalah. Yauma yasdurun nasu ashtata, hari manusia dikumpulkan, kemudian pi ke padang mahsyar dalam keadaan ashtata, dalam keadaan berkumpulan-kumpulan. Maksudnya berkumpulan itu ada ahli neraka dah, ahli syurga dah. Siap-siap Allah Ta'ala setting dah. Mereka bangun daripada kubur. Kalaulah yang bangun daripada kubur tu tengok keliling mereka semua orang baik, semua orang bagus, semua orang elok-elok. Tok-tok guru ada, hafiz Quran ada, orang alim ada, Imam Masjidil Haram kita jumpa, Imam Masjid Nabawi kita jumpa. Masya Allah. Maknanya kita bangkit berada di kalangan orang yang beriman. Itu petanda simbolik Allah Ta'ala nak kasih tahu kita ahli syurga. Tapi kalau kita bangun daripada kubur, tengok-tengok Allah, Donald Trump ada. George Bush ada. Benjamin Netanyahu, Presiden Israel ada. Lee Kuan Yew, bekas Presiden Singapura ada. Siapa hari itu? Kapar Singh pun ada. Apa semua ni yang kapiak-kapiak belakang ni. Maknanya, orang yang masuk dalam kumpulan-kumpulan geng-geng ni, mereka ni adalah simbolik bahawa mereka ni akan dimasukkan ke dalam neraka. Menuju ke padang mahsyar, malaikat akan bawa kita nanti ashtata, dalam keadaan berbondong-bondong dan berkumpulan-kumpulan, liyurau a'malahum. Kita akan pergi ke padang mahsyar, liyurau a'malahum, untuk lihat amalan-amalan kita dulu. Amalan baik kita, berapa banyak kita buat dulu dan berapa banyak pula ada pahala di sisi Allah. Sebab ada orang dia pergi ke padang mahsyar nak lihat amalan mereka. Mereka duk ingat mereka dapat dah pahala pergi masjid dulu. Sebab mereka rajin pergi masjid. Mereka pergi padang mahsyar, mereka nak tengok pahala haji mereka. Sebab mereka pernah pergi haji banyak kali dah. Mereka pergi umrah pun banyak kali dah. Mereka pergi ke padang mahsyar, liyurau a'malahum, untuk melihat amalan mereka. Mereka pergi ke padang mahsyar, mereka nak tengok mereka punya pahala mengajar. Oh, dulu dia mengajar, kuliah-kuliah dan sebagainya. Tengok tak jumpa. Sudah. Ada yang dia jumpa pahala yang dia buat, ada yang dia tak jumpa pahala yang dia buat. Apa jadi? Kita dah sebut tuan-tuan, ada manusia tertanya-tanya di hari akhirat. Ya Allah, mana pahala solat aku? Mana pahala pergi masjid aku? Tuhan kata, hang tak ada pahala. Sebab hang pergi masjid bukan kerana aku. Sudah. Nampak? Hang pergi masjid bukan kerana aku. Hang pergi masjid kerana gambar dah tepek di dinding tu. Hang malu kalau sekiranya hang tak pergi masjid, orang pertikai. Hang dah kena lantik jadi jawatan kuasa. Gambar dah ada tepek kat dinding tu. Kalau tak pi sekarang, orang duk kata, gambar ada, batang hidung tak ada. Kalau macam ni baik, tak payah pergi masjid. Dia pergi masjid tu bukan malu ke Allah, dia malu ke orang. Maka tak boleh pahala. Nampak? Begitu jugalah yang orang yang pergi buat haji banyak kali, pergi buat umrah banyak kali, mereka tanya, mana pahala haji saya, ya Allah, pahala umrah. Hang buat haji bukan kerana aku, Tuhan kata. Buat apa hang nak minta pahala dengan aku? Hang pergi claimlah pahala tu dengan orang yang hang tunjuk-tunjuk dulu. Hang nak dapat title haji je. Hang nak tunjuk bahawa bila dah dapat haji tu, hang ni kira orang bagus, hang ni kira orang alim, hang ni kira orang banyak duit. Sebab tu hang pergi haji banyak kali. Nak tunjuk yang hang ni mampu pergi haji banyak kali. Hang orang kaya. Salah tak kita pergi haji banyak kali? Tak salah. Pergilah pun. Tapi hati kena jaga. Apa? Begitu jugalah orang, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, mereka bila bangun di akhirat, mereka nak tengok pahala-pahala mereka. Tak jumpa. Ya Allah, mana pahala saya? Ya Allah, satu Malaysia saya round dulu. Saya pergi sampai, saya kuliah saya sampai ke Singapura, kuliah saya sampai ke Brunei. Syukur orang Amerika pun jemput saya. Australia pun jemput saya. Saya satu dunia saya round. Keluar TV biasa, keluar radio, suara saya biasa. Mana ya Allah pahala saya, ya Allah? Tuhan kata, hang mengajak dulu bukan kerana aku,
Tapi kena nak sampai. Kena. Bukanlah salah dapat sampai itu, tapi niat kena jaga. Nampak tak? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tuhan kata siapa yang buat amalan baik walaupun sikit tapi ikhlas, khairan yarah, dia akan lihat pahala tu. Tapi kalau pahala tu kita buat, kerja tu kita buat tapi tidak ikhlas, kita tak akan nampak pahala tu. Jangan risau. Tak usah runsing lah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa kita amalan kita besar-besar, kasar-kasar kita buat ni, kita pi haji, kita puasa, kita zakat, apalagi kita wakaf, kita derma sampai ratusan juta ringgit dan sebagainya. Tengok, ya Allah, tak nampak pahala tu. Tak jumpa pahala tu. Sebab apa? Selalu saya cakap banyak kali. Banyak orang hanya reti buat pahala, tapi tak reti nak jaga pahala. Kita kena buat 2 kali kerja. Kerja yang pertama, buat amal. Buat amal macam biasa ibadat. Kita sembahyang, kita haji, puasa, zakat, sedekah, wakaf. Lepas tu buat apa pula? Lepas tu jagalah amalan yang kita dah buat tu. Jangan dicancelkan oleh Allah. Jangan terhapus pahala tu. Dek kerana penyakit apa? Nombor 1, riak. Riak ni fahamlah tuan-tuan. Buat kerja agama, buat kerja Islam bukan kerana Allah, tapi tunjuk-tunjuk depan orang. Yang kedua, kerana sum'ah. Buat kerja agama nakkan puji-pujian. Buat kerja agama nakkan orang puja kita, nakkan orang ingat jasa kita. Oh dia ni dahsyat, jangan main-main, hebat orang. Oh kita syok orang cakap macam tu. Bahkan kita seronok orang sebut-sebut nama kita dalam majlis itu, majlis ini. Saya ucap terima kasih pada Simpolan bin Simpolan ini kerana dia ni banyak bagi sedekah untuk sekolah kami. Banyak bagi hadiah. Kita syok. Kalau tak sebut kita mengajuk. Itulah penyakit orang sum'ah. Tanda-tanda orang yang terkena penyakit sum'ah, dia merajuk kalau orang tak sebut jasa dia, kebaikan yang dia buat. Orang tak ingat-ingat apa kebaikan dia buat, maka dia mudah meradang, dia mudah merajuk, dia sakit hati dengan apa orang buat kat dia. Walhal, biarlah Allah Ta'ala saja yang tahu apa kita buat. Manusia tak payah tahu apa pun. Sebab yang bagi pahala kepada kita siapa? Allah. Manusia tak boleh bagi pahala pun pada kita. Yang bagi pahala pada kita adalah Allah. Sebab itu, apa amalan kita buat kerana reda Allah, bukan reda manusia. Ramai orang buat kerja hari ni kerana reda manusia, kerana reda bos dia, kerana reda majikan dia, kerana reda orang ramai, kerana buat benda agama, buat kerja agama kerana nak orang suka kita. Saya tuan-tuan minta maaf walaupun ada orang kadang-kadang kenen-kenen dengan saya Ustaz dalam ceramah Ustaz, dalam kuliah Ustaz sebut yang ni jangan sebut. Saya tak nak. Saya buat kuliah nak cari redha Allah, bukan nak cari redha audiens. Saya tak heran pun, saya tak kisah kalau sekiranya tak ramai yang mendengar kuliah saya, tak ramai yang mendengar kuliah saya, yang jadi followers saya dan sebagainya, semata-mata nak dapatkan followers, nak dapatkan likes, nak dapatkan viewers, nak dapatkan mengikut yang ramai. Saya cakap benda yang orang seronok aja. Saya cakap benda yang orang suka aja. Saya tak mau macam tu. Sebab apa? Saya bukan nak cari redha manusia, saya nak cari redha Allah. Sebab yang bagi pahala kepada kita adalah siapa? Allah Rabbul Alamin. Mana-mana orang yang buat kerja-kerja agama tetapi tidak ikut ataupun tidak buat kerana redha Allah, tidak buat kerana Allah, tapi buat kerana manusia, tidak ada pahala.
Bahkan ada manusia yang menuntut pahala depan Allah. Allah Ta'ala kata, hang buat benda tu bukan kerana aku. Pasal apa pula aku nak bagi pahala kepada hang? Hang kalau buat pahala tu kerana orang, hang kalau buat kebaikan itu kerana, hang derma tu kerana orang, nakkan orang suka ke hang. Hang bagi pertolongan tu kerana nak orang suka ke hang, kerana nak orang ni sokong hang, kerana nak orang ni undi hang, pangkah hang dan sebagainya. Hang buat bukan kerana aku. Maka dapatkanlah pahala itu kepada orang yang hang buat tu, kepada orang yang hang tunjuk-tunjuk tu, kepada orang yang hang nakkan dia punya pertolongan tu, sokongan itu, pujian tu. Sebab hang bukan nak dapatkan redha aku, hang nak dapatkan redha manusia. Nampak? Ini penyakit sum'ah. Jaga tuan-tuan. Begitu jugalah ada yang tak jumpa pahalanya di hari akhirat kerana apa? Ada penyakit syuhrah. Penyakit suka popular, buat kerja agama nak popular, buat kerja agama kerana nak menonjol, nak tunjuk-tunjuk depan orang, nak glamour, apa semua. Jadi, tuan-tuan, benda inilah yang menyebabkan kita tak jumpa pahala kita di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. So, kalau sekiranya ada penyakit tu datang, nak buat lagu mana? Katalah, kita derma sekian-sekian untuk masjid. Tiba-tiba masjid tak tulis pun apa, ataupun masjid pun tak ingat apa yang kita dah bagi. Kan? Katalah masjid tu dia nak buat program Maulidur Rasul. Jadi nak jemput penceramah yang mahal-mahal sikit, selebriti luar daripada ni kampung tu. Dia ni pula keluar masuk TV dan sebagainya, dah tentu nak bayar mahal. Jadi masjid dia buat satu keputusan tak mau guna tabung masjid untuk program Maulidur Rasul ni, tapi dengan cara apa? Dengan cara kutip derma untuk satu qaryah. Jadi ada yang dermakan masjid RM10, RM50, RM100, RM500, RM1000, RM2000. Maka pada hari kejadian, pada hari ceramah tu nak dilaksanakan, sebelum penceramah tu bercakap, tuan pengurusi ni pula dia buat satu announcement. Dia kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak ucap terima kasih sebelum saya nak bagi mikrofon ni pada penceramah kita. Saya nak ucap thank you, nak ucap terima kasih pada tuan-tuan. Saya minta dengan tuan-tuan 5-6 ribu, tuan-tuan bagi kat saya 10 ribu. Saya cukup terima kasih dengan tuan-tuan. Tuan-tuan, saya minta 5-6 ribu aja untuk program ceramah ni. Tapi tuan-tuan bagi saya 10 ribu. Terutama Tuan Haji Ma'e kita. Hari tu dia pergi bagi kat saya 1000. Allah, pengurusi ni pun sebut nama. Terima kasih Haji Ma'e. Haji Ma'e kata apa? Mana ada 1000? Aku bagi kat hang 1200 hari tu. Marah Haji Ma'e. 200 tu tak sebut. Nampak? Inilah sum'ah. Kita suka baik kita tu orang sebut-sebut. Hari tu Kak Limah pun bagi kat saya 800. Terima kasih Husin Lempoyang bagi kat saya 500. Sadik Segaraga, Tuan Haji Sadik Segaraga hari tu bagi kat saya 300. Dan sekalian jemaah yang menderma, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Tiba-tiba kita yang duduk depan sekali pengurusi, dan kita lah manusia, kita lah orang yang paling banyak derma hari tu. Kita derma hari tu 3000. Tak kena sebut nama. Yang kena sebut nama siapa? Tuan Haji Ma'e tadi yang bagi 1000. Tak maaf lah no, kalau ada siapa Tuan Haji Ma'e sini. Tuan Husin Lempoyang yang bagi 300. Kak Limah pi bagi 800. Sadik Segaraga bagi 500. Dia 3000 dia bagi kat masjid. Tiba-tiba tak kena sebut nama. Setan cukup syok serang orang macam ni. Tiba-tiba setan datang. Ui, nama hang bila nak kena sebut? Dah lah hang duduk depan pengurusi tadi. Hang bagi 3000. Haji Ma'e bagi 1000. Patut hang ranking nombor 1 kena sebut tadi. Hang lah patut awal-awal dia kena. Hang lah patutnya awal-awal kena sebut. Haji Ma'e dia boleh sebut. Sadik Segaraga dia boleh sebut. Husin Lempoyang boleh sebut. Kak Limah boleh sebut.
Hang tak kena sebut. Tak guna punya pengurusi. Setan duk provoke kita. Setan duk kipeh kita. Tuan-tuan nak buat lagu mana? Kalau jadi sum'ah ni pada diri kita. Dah, ya tuan-tuan, jangan tipu diri kita. Ustaz pun kena, tok guru pun kena, alim ulama pun kena macam ni. Kena gasak. Orang macam kami, orang-orang yang ada ilmu ni lagilah. Makin berilmu seorang tu, makin naik pangkat, makin tinggi pangkat setan yang kacau kami ni. Maka tanda-tanda orang yang kena penyakit sum'ah ni apa dia tuan-tuan? Dia merajuk, dia cemburu, dia sakit hati. Tadi elok, muka ceria, tiba-tiba jadi herot, tak mau cakap dengan orang. Nampak? Dah merajuk, tak mau cakap lah, masam muka lah. Ya, lah dia pergi ambil kunci motor dia, dia patah balik. Dia balik, dia tak dengar pun ceramah tu. 15 minit aja dia dengar. Sepanjang 15 minit tu dah telinga dia kecil besar. Hati dia rasa panas yang amat sangat. Pasal apa? Pasal nama tak kena sebut. Balik-balik rumah bini tanya, bang, ceramah tak jadi kah? Jadi. Habis tu? Taklah pengurusi tadi tu. Kena ingat kita pun. Inilah orang yang terkena penyakit sum'ah. Sepatutnya bila setan gasak kita, oi, nama hang tak kena sebut pun. Apa kita kena buat? Kita boleh layan. Jangan layan. Bila melayan, Nabi, kita boleh layan. Maksudnya jangan layan. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Lama-lama setan ni fed up. Setan ni tuan-tuan, nak kalahkan dia, bagi dia fed up aja. Setan akan kalah kalau sekiranya kita tak layan kehendak dia. Dia akan menang kalau kita layan kehendak dia. Yang kita pergi layan buat apa? Patut jangan layan benda tu, kita tahu dah hasutan setan. Setan nak masuk, setan nak gasak kita dengan sum'ah tu. Sebab kita dah sedekah 3,000 tadi dah. Setan dah kalah dah. Tapi walaupun dia kalah, dia bukan goyang kaki. Dia comeback balik semula setelah dia muzakarah dengan kawan-kawan dia. Mereka pun ada muzakarah. Mereka balik ke markas mereka. Mereka pun muzakarah dalam muktamar sekian-sekian tahun dan sebagainya. Mereka comeback balik semula. Mereka datang balik kat kita. Baik. Hari tu aku kalah dengan hang. Lah ni macam mana nak menang dengan kita? Mereka cuba nak gagalkan pahala yang kita dapat. Sebab tu, kita buat kerja bagus dah. Yang tak bagus ni di kalangan kita, bukan semua lah, di kalangan kita, yang tak bagus ni menjaga pahala setelah buat amal tu. Maknanya, tuan-tuan, kita kena buat dua kerja. Yang pertama, buat amal. Yang kedua, jagalah pahala amalan kita. InsyaAllah. Muslimina muslimat dan dirahmati Allah. Jadi kalau kita boleh layan, kita tak layan setan yang gasak kita tu. Mereka nak suruh kita ni ada penyakit sum'ah, syuhrah dan sebagainya. Syuhrah apa? Popular. Oh, nampak? Oh, hang tengok. Hang azan tadi, suara hang sedap. Orang lain semua puji pasal hang. Syuhrah. Jadi bangga. Wah, hang jadi imam, suara hang sedap. Tengah-tengah kita jadi imam tu, tiba-tiba dia datang. Ni, makmum kat belakang tu. Muslimat di belakang tu, semua mereka ni terpesona dengan suara hang. Hang tarik lagi. Kita pun bagi tarik lagi suara kita. Setan punya kerja. Sebab dia nak gagalkan pahala kita. Nampak tak? Apa kita kena buat? Boleh layan. Jangan layan. Kemudian kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita tahu orang tak sebut nama kita tadi. Pengurus itu tak sebut derma yang kita sedekah tadi tu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, jaga pahalaku ya Allah. Astaghfirullah. Lama-lama setan tu pedap lah. Buat aku tengok Pak Haji ni, jenuh aku probok dia, kacau dia, dia tak mau layan aku, dia pergi cari Pak Haji lain pula. Jadi tuan-tuan, maaf maksudnya hari kita kembali. Ketika kita kembali depan Allah Ta'ala nanti, time tu Allah Ta'ala tunjuk amal dan pahala kita. Liyurau a'malahum. Untuk melihat amalan kita.
Kemudian Allah Ta'ala kata apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa pula yang buat kerja jahat walaupun cuma sikit zarah ataupun secebih zarah. Zarah ni tak boleh tengok, tuan-tuan. Kita kena ambil mikroskop dalam makmal sains sekolah tu. Kemudian lihat, baru nampak zarah. Walaupun secebih zarah kita punya kejahatan, dan kita tak taubat pula sebelum kita mati, syarrayyarah, dia akan lihat kejahatan yang dia buat. Sama ada kejahatan itu, dosa itu memang dia sendiri buat, tetapi ada juga dosa yang kita tak pernah buat tetapi kita dapat dosa tu. Contoh, kita tutup aurat. Kita seorang mak, seorang ibu, seorang ayah yang sentiasa tutup aurat. Tiba-tiba kita belikan pakaian anak-anak kita yang tidak menutup aurat. Kita reda dengan anak kita, kita duk biar anak kita tak pakai tudung, tak tutup aurat. Mak dan ayah tu ada saham sekali, dapat sekali dosa anak yang tak tutup aurat tu. Kita semayang punya orang. Tiba-tiba kita duk biar anak kita tak semayang. Kita tak peduli anak kita tu tak semayang. Maka kita dapat sekali dosa anak yang tak semayang tu. Nampak tak? Inilah yang dikatakan orang yang menanggung orang yang mendapat dosa daripada perbuatan yang bukan dia buat. Tiba-tiba dia dapat dosa, menanggung dosa orang yang menentang hukum hudud. Mendapat dosa menentang hukum Allah, mendapat dosa menentang hukum-hukum Quran. Rupa-rupanya dulu dia jadi penyokong setia kepada orang yang menentang hukum Allah. Menjadi penyokong setia, fanatik kepada orang yang menentang hukum Quran, hukum hudud. Dia setuju dengan tindakan orang itu. Maka dia bersebahat dengan dosa yang sama. Ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah yang dapat saya kongsi sama-sama dengan tuan-tuan. Yaumul Ma'ad maksudnya hari kita akan kembali, bukan setakat kita kembali kepada Allah. Cerita kita kembali kepada Allah Ta'ala tu, yang tu telah lama dah kita dah syarah apa semua, ulang-ulang banyak kali, nanti lagi panjang cerita. Begitu juga yang dipanggil Yaumul Ma'ad ni, kita akan kembali nanti sama ada kembali menjadi penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Sebab di hari kiamat tak ada rumah banyak, kecuali ada dua saja rumah, syurga, neraka. Di dunia ni mungkin rumah kita banyak. Rumah bini pertama, kalau ada lah, bini nombor 2, bini nombor 3, bini nombor 4. Kata Piramli apa? Kalau dua-dua merajuk, anak kahwin 3. Seloroh aja makcik nah. Dengan marah pula. Ataupun kita balik kampung kita, ada masalah rumah tangga, kita balik rumah kawan kita, tidur di hotel mana. Akhirat tuan-tuan tak ada rumah lain kecuali pilihlah nak jadi penghuni syurga ataupun nak jadi penghuni neraka. Nak jadi penghuni syurga mudah. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, sudah. Nak jadi penghuni neraka pun mudah. Tinggal apa yang Tuhan suruh, buat apa yang Tuhan larang. Tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cukuplah sekadar itu. Esok saya kerja, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa, kalau sekiranya saya ada dosa pada malam ini, ada lemah, ada segala-galanya, tegurlah saya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh komen, tuan-tuan boleh PM saya. Kalau nak bagi saya buat penambahbaikan lagi, sila. Kan? Ataupun mungkin saya tersalah cakap, sila. Sebab saya suka orang menegur saya. Itu menandakan bahawa kita belum sempurna. Wallahualam. Kalau ada tuan-tuan guru di sini, ada tuan-tuan alim di sini, sudi-sudilah kiranya menegur saya kalau saya ada kurang dalam penyampaian. Wallahualam. Hingga berjumpa lagi insya-Allah, kalau sekiranya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kita berjumpa esok. InsyaAllah besok kita akan membaca satu lagi nama hari kiamat. Dia panggil
yaumul azab, hari yang penuh dengan azab Allah Ta'ala. Sama-sama kita nantikan penjelasannya esok hari kalau sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, tak baik itu silap saya. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Qur'an. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.